10 pelajar MRSM yang dikenal pasti terlibat kes buli ditamatkan pengajian. Undi awal PRU Dun Sarawak, anggota polis dan tentera tunaikan hak mereka di 85 pusat pengundian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Tun Julia Muhammad Tahir dan berita wilayah hari ini akan berlintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Melaka. Tumpuan hari ini inisiatif baharu untuk rakyat di kawasan berpopulasi tinggi di Sarawak, usaha tangani kesan perubahan iklim oleh Kerajaan Negeri Sabah dan isu kenaikan harga barangan di Melaka. Apa saranan Kapiten HEP? Jawapannya terus setia bersama Berita Wilayah. Sepuluh pelajar Maktab Rendah Sains Mara MRSM yang dikenal pasti terlibat kes buli ditamatkan pengajian berkuat kuasa hari ini. Perkara itu diputuskan Jawatan Kuasa Disiplin Maktab JDM setelah mengkaji kes tersebut dengan teliti. Ketua Pengarah Mara Datuk Azhar Abdul Manaf berkata pihaknya mengambil serius dan tidak berkompromi terhadap kesalahan buli dalam kalangan pelajar di bawah institusi pendidikan Mara. Jelas Datuk Azhar, ibu bapa pelajar terlibat telah dimaklumkan mengenai keputusan yang dibuat oleh jawatan kuasa berkenaan. Keputusan itu dibuat berdasarkan garis panduan yang dinyatakan dalam Panduan Pengurusan Disiplin Pelajar MRSM. Tegas beliau, Mara komited menangani kes-kes buli dengan memperketatkan prosedur operasi standard SOP melalui penguatkuasaan peraturan sekolah. Selain melaksana pemantauan berterusan segala aktiviti pelajar termasuk proses pembelajaran di dalam kelas bagi mengelakkan kejadian seumpama itu berulang. Dalam pada itu, polis akan melengkapkan segera kertas siasatan bagi kes buli membabitkan pelajar MRSM Sultan Azlan Shah Kuala Kangsar. Hasil siasatan akan diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Mazlan Lazim berkata kes disiasat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kita memang pandang serius dalam perkara ini dan kita tidak mahu ianya berlaku lagi di pusat-pusat lain. Sebab kalau ianya berlaku akan menjadi masalah pada sekolah-sekolah yang berkenaan kan. Itu sebabnya tindakan tegas kita ambil di bawah tindakan jenayah. Jadi kita mintalah kalau adanya bunga-bunga lah yang berlaku begitu, capuk lapor cepatlah pada pihak polis agar tindakan pencegahan dapat dibuat. Beliau berkata demikian di Shah Alam, Selangor. 10 pelajar berumur antara 13 hingga 15 tahun yang ditahan kerana dipercayai terlibat dalam kes tersebut dibebaskan dengan jaminan polis. Baik saudara, hari ini antara hari yang penting dalam proses pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak. Untuk mengikuti proses undi awal yang berlangsung sejak pagi tadi, kita terus ke studio berita RTM di Kuching bersama Bu Mawin. Salam sejahtera dan salam hormat.
Undi awal bagi pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak bermula pukul 8 pagi tadi di semua 85 pusat pengundian. Ia membabitkan seramai 23,043 anggota polis dan tentera. 12,585 daripadanya terdiri daripada anggota tentera. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, sehingga pukul 3 petang, jumlah peratus keluar mengundi adalah 86%. Bagi anggota polis Pusat Pengundian Dewan Mes Pegawai Kanan di Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak Kuching mempunyai 4 saluran mengundi bagi membolehkan 872 pengundi berdaftar menunaikan hak mereka. Saluran mengundi bagi DUN 1 akan dibuka sehingga 5 petang, manakala saluran bagi DUN Tupung dan Samariang akan ditutup pada pukul 2 petang. Menurut penyelia pusat mengundi ASP Saini Jana, pusat pengundian ini adalah bagi kerusi DUN Tupong, Samariang dan Satok. Di daerah Limbang bagi DUN N79 Bukit Kota dan N80 Batu Danau, kawalan ketat bagi pematuhan prosedur operasi standard SOP dipatuhi oleh semua pengundi. Di semua pusat pengundian, kemah khas yang dikendalikan oleh petugas Kementerian Kesihatan disediakan bagi memantau individu bergejala. Proses pengundian di Ibu Pejabat Kontijen Polis Sarawak juga berjalan lancar. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak DCP Datuk Manca Atta berkata, kelancaran ini dapat dicapai menerusi kerjasama pelbagai pihak termasuk 111 anggota polis, pihak SPR dan KKM. Proses pengundian di IPK Kuching ini turut dipantau pengerusi SPR Datuk Abdul Ghani Saleh yang turut turun padang. Bagi pegawai dan anggota polis yang menunaikan tanggungjawab dalam norma baharu kali ini berpuas hati dengan proses undi awal di IPK Sarawak. Sarawak memang dalam keadaan yang tenang, aman, damai, dan walaupun kita tengok macam pelbagai jenis kaum bangsa, tapi kita sini bersatu hatilah. Perasaan saya semasa mengundi ini pada pagi ini memandangkan SOP yang kita telah aturkan dan cukup teratur, seperti mana kita gunakan sanitizer, mask dan kita ambil scan dia punya e-sejahtera, dan perbezaan daripada apa yang kita mengundi yang lepas-lepas lah pada pandemik ini. Alhamdulillah. Saluran bagi kerusi DUN 1 ditutup pada pukul 5 petang, manakala saluran mengundi bagi DUN Tupong dan DUN Samariang ditutup pada pukul 2 petang. Pusat pengundian awal DUN N58 Balingian yang hanya mempunyai 4 pengundi dari Balai Polis Balingian paling awal selesai. Meskipun tidak semeriah pusat pengundian lain, namun anggota PDRM ini tetap bersemangat menunaikan kewajipan mengundi di pusat pentadbiran baru bahagian muka. Bersemangat dan untuk kita akan majukan untuk negara lah, apa semua lah, untuk kita bahagian muka majukan apa semua, itu yang kita mau. Saya rasa gembira lah kerana diberi peluang untuk mengundi awal, untuk memilih calon yang sepatutnya lah. Bagi Kopral Azman Musalim yang berasal dari Kota Belut, Sabah, ini merupakan kali ketiga beliau mengundi di Sarawak setelah 13 tahun berkhidmat di negeri ini. Bila time mengundi kita terpaksa pakai itu SOP lah, jarak sosial, dan berbeza dengan yang tahun-tahun yang lepas lah. Puas hati lah dengan keadaan sekarang ni. DUN N58 Balingian mempunyai 8,704 orang pengundi berdaftar. Baiklah, proses undi awal bagi anggota tentera dan polis baru sahaja ditutup sebentar tadi, tepat pukul 5 petang. Untuk perkembangan terkini sepanjang proses pengundian di Kem Muara Tuang, kita terus sahaja bersama Debbie Amanda Padan. Debbie? Baik, Buma, terima kasih. Pusat undi awal di Dewan Serbaguna Kem Muara Tuang bagi DUN N17 ditutup sebentar tadi. Untuk pengetahuan semua, seramai 2,321 anggota tentera termasuk pasangan yang layak mengundi dan berdaftar di pusat undi ini. Untuk bercerita lebih lanjut kelancaran proses mengundi pada hari ini, bersama saya iaitu Tuan Muhammad Nizam Wang, merupakan pegawai pengurus bahagian pilihan raya N17 Setakan. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama dengan kami pada petang hari ini. Boleh kongsikan secara ringkas proses undi awal hari ini bagi DUN N17? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Syukur Alhamdulillah, sebentar tadi
5 saluran pengundian awal di kem Muara Tuang telah ditutup secara rasmi, yang mana keseluruhan pusat pengundian awal bagi DUN N17 Takan melibatkan 13 saluran yang melibatkan 3 pusat pengundian, iaitu di kem Muara Tuang, di Dewan Bukavu Kem Penrisen dan di IPD Kota Samarahan. Syukur Alhamdulillah, ketiga-tiga pusat pengundian ini yang melibatkan 13 saluran telah dibuka seawal 8 pagi. Dan bagi pusat pengundian di IPD Samarahan, ianya telah ditutup pada pukul 12 tengah hari tadi. Cuma di Kem Penrisen dan Kem Muara Tuang ianya baru sahaja ditutup. Dan sebentar lagi ketua-ketua tempat mengundi saya akan membawa peti-peti undi ke IPD Kota Samarahan untuk disimpan dan akan dibawa ke pusat penjumlahan yang akan diadakan pada 18 hari bulan Disember 2021 di pusat penjumlahan N17 Takan di Dewan IPG TAR Kota Samarahan. Secara keseluruhannya, perjalanan pilihan raya untuk bahagian pilihan raya N17 Takan berjalan lancar berdasarkan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak SPR dan Kementerian Kesihatan, yang mana pengundi-pengundi awal telah hadir menjalani saringan suhu dan seterusnya mensanitasi tangan sebelum bergerak ke bilik-bilik mengundi dan diarahkan berdasarkan standard operating procedure yang biasa sebelum mereka membuang undi di dalam peti undi. Berdasarkan observation dan laporan daripada ketua tempat mengundi bagi 13 saluran, setelah ditolak undi pos setakat jam 5 tadi, lebih kurang 87.5% pengundi telah turun menjalankan tanggungjawab di N17 Takan sahaja. Setakat ini Alhamdulillah semuanya berjalan seperti yang dirancang dan semoga kita semua sentiasa dilindunginya lah. Sekian. Baik, terima kasih Tuan Muhammad Nizam untuk penjelasan yang cukup banyak ya untuk kita mengetahui proses undi awal di DUN N17 Takan ini. Baik, saya kira itu saja laporan saya dari Dewan Serbaguna Kem Muara Tuang, Kota Samarahan. Untuk perkembangan seterusnya, kita bersama rakan saya Medalina di Dewan Raskom Sibu. Silakan Medalina. Terima kasih Debbie, selamat petang dan salam keluarga Malaysia. Baik, saya kini berada di Dewan Raskom Sibu, iaitu pusat pengundian awal bagi DUN N55 Nangka. Pusat ini baru sahaja ditutup pada pukul 5 petang ini tadi, dan bagi mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai proses pengundian awal yang dilakukan di sini sejak pagi tadi, kita bersama dengan pegawai pengurus pilihan raya bagi DUN N55 Nangka, Puan Ellison Buddha. Selamat petang Puan, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Baik Tuan, Puan, bagaimana dengan pematuhan dan juga perjalanan proses pengundian awal di DUN N55 Nangka ini? Okey, proses pengundian awal di DUN N55 Nangka setakat ini berjalan dengan lancar mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Kita juga telah mendapat bantuan daripada anggota tentera untuk kawalan orang ramai sepanjang proses pengundian yang berlaku. Untuk makluman, kita mempunyai bagi N55 Nangka mempunyai 2,080 pengundi awal yang berdaftar yang melibatkan dua kem, iaitu Kem Oya dengan Kem Raskom. Setakat ini proses telah berjalan dengan lancar, yang seperti kita maklum pusat mengundi telah ditutup jam 5 tadi. Baik, Puan boleh kongsikan juga mungkin bagaimana Puan melihat sepanjang proses pengundian awal ini, tahap pematuhan prosedur operasi standard SOP di sini? Pematuhan SOP yang tinggi di kalangan para pengundi sepanjang hari ini kita dapat saksikan, iaitu para pengundi telah menjaga jarak sepanjang proses pengundian, menggunakan pelitup muka dan menggunakan sanitasi tangan yang telah disediakan di setiap stesen sepanjang proses pengundian berlaku. Setakat ini kita tidak menerima mana-mana aduan mengenai pelanggaran SOP bagi pusat pengundi awal bagi N55 Nangka lah. Baik, terima kasih Puan kerana sekali lagi kerana sudi bersama dengan kami pada petang ini. Ya, sama-sama. Terima kasih.
Baik, itu saja saya rasa yang dapat kami kongsikan, dan untuk makluman juga di Sibu terdapat 4 lagi pusat pengundian awal, iaitu di Dun Bukit Asik, Dudong, Palawan dan juga di Bawang Asan ya. Jadi saya kira setakat ini dari Dewan Reskom Sibu, iaitu pusat pengundian awal bagi Dun N55 Nangka, #kami milih yang sahih di RTM. Kita kembali bersama Bu Mawin di studio RTM Kuching. Silakan. Baik, terima kasih Debbie dan Madalina atas laporan anda. Sementara itu, Pengerusi SPR Dato' Abdul Ghani Saleh turut meninjau proses pengundian awal tentera. Tinjauan dilakukan di Dewan Bukavu, Camp Henderson, Kuching. Di Camp Henderson, beliau tiba di pusat berkenaan kira-kira pukul 10.45 pagi dan meluangkan masa lebih setengah jam melihat perjalanan pengundian awal anggota tentera. Pusat pengundian awal di Dewan Bukavu mempunyai 7 saluran dan dibuka dari pukul 8 pagi hingga 5 petang. Seramai 2,517 anggota tentera dan pasangan merupakan pengundi di pusat tersebut yang terletak di bawah kawasan Dun Setakan. Turut meninjau proses pengundian di pusat terbabit ialah calon dari GPS Datuk Hamzah Ibrahim dan calon DAP Leslie Ting Ziang Thi. Isu kerosakan jalan berdekatan Sekolah Menengah Sains Utara di Matang mendapat perhatian Majlis Perbandaran Pedawan yang telah memulakan kerja-kerja baik pulih. Calon gabungan Parti Sarawak Kawasan Tupong Fazruddin Abdul Rahman menerusi hantaran di laman Facebooknya memberitahu Pusat Hikmat N06 Tupong menerima aduan mengenainya minggu lepas. Penerimaan aduan, isu, masalah atau cadangan menerusi pelbagai medium daripada badan bukan kerajaan dan pihak pembangkang antara pendekatan yang digunakan pihaknya. Banyak isu berjaya diselesaikan hasil kerjasama semua pihak di kawasan Tupong. Sementara itu, calon Parti Keadilan Rakyat bagi kawasan N25 Simunjan, Hipeni Fazil menerusi laman Facebook Keadilan Sarawak berkata, menyuarakan permasalahan rakyat Simunjan adalah komitmennya. Pengiktirafan 5 daerah baharu akan meningkatkan lagi mutu perkhidmatan kepada rakyat. Ketua Menteri Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, dengan adanya pembukaan pejabat daerah baharu, ia membolehkan kemajuan lebih tersusun dan mutu perkhidmatan berkesan. Ini ditambah lagi dengan pelbagai inisiatif baharu untuk rakyat di kawasan yang berpopulasi tinggi. Mengambil contoh seperti Sarawak Linking Urban, Rural and Nation saluran MySRBN memerlukan pejabat daerah untuk memastikan perkhidmatan tersebut sampai kepada penduduk sekitar. Inisiatif berkenaan dijangka memberi manfaat kepada lebih 40,000 penduduk di kawasan Simunjan. 5 kawasan itu termasuk Siburan di bahagian Serian, Gedong dan Sebuyau di Samarahan serta Lingga dan Pantuk di Seri Aman. Tan Sri Abang Johari berkata demikian pada majlis pelancaran saluran MySRBN di Simunjan. Saudara, tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia. Tiada siapa yang tahu. Bermula dengan jualan parang di gerai tepi jalan, hasil seni anak jati Gedong Simunjan itu kini semakin dikenali. Malah pembuatannya kini memperoleh pendapatan mencecah lebih RM3,000 sebulan. Kunci kejayaannya dikongsikan bersama wartawan Monica Gary. Bermula dengan hobi, Raduan Buji, 49 tahun yang lebih mesra dipanggil Wan Parang, tidak menyangka seni ukir parangnya mendapat sambutan bukan sahaja penduduk tempatan, malah di peringkat antarabangsa. Beroperasi bertukang di kediamannya sendiri, Wan Parang mula menjual parangnya di gerai-gerai kecil. Namun kini 90% tempahan bergantung kepada permintaan melalui dalam talian. Untuk sekarang ni pemasaran sangat mudah lah. Kita boleh repost di dalam Facebook ataupun dalam grup-grup WhatsApp, dan mereka dengan cara tersendiri dia mengembangkan kita lah. 90% saya punya market melalui online. Saya kebanyakan tak mengenali customer saya lah. Saya tak pernah tengok pun muka orang macam mana. Sebelum ni saya pasarkan produk dengan direct selling. Contohnya saya buat dalam 3-4, lepas tu saya letak ke satu tempat dan orang lalu lalang tengok dan belilah. Tapi nampak
untuk strategi pemasaran macam itu tidak efektif, dan sebab dia tidak mengagumi ramai orang audien yang dapat tengok. Seni ukir parang ini bukan hanya diminati masyarakat Melayu atau Dayak di Sarawak, tetapi juga masyarakat Cina. Because I like the special unit parang, because he can painting my name on it. Yeah, in Chinese is 它可以放名字在我的刀上面，painting the name on my parang. It's a special made one. Jika dahulunya beliau hanya mengetengahkan ukiran parang biasa, kini kreativitinya diperluaskan lagi dengan menyediakan ukiran tulisan Jawi, Cina serta ukiran nama pelanggan pada parang mengikut kehendak pelanggan. Baguslah sebab benda seni. Kami belia, jadi kami pun minat benda tu. Lepas cara penghasilannya pun halus mengikut kehendak permintaan kita. Contoh kita nak nama macam tu, Jawi yang boleh sediakan. Capaian internet yang baik di sesebuah kawasan bukan hanya dapat membantu usahawan meningkatkan jualan produk mereka, namun ia juga dapat menjual budaya tempatan seperti mengetengahkan seni ukiran parang ini sekaligus mempertabatkan seni ukiran tradisi. Laporan Monica Gary untuk Berita RTM. Masyarakat Limbang bakal mendapatkan perkhidmatan secara terus daripada pihak RISDA setelah pembukaan cawangan RISDA baharu yang akan mulai operasinya pada Januari tahun hadapan. Semua kerajaan nak tolong, nak bagi ada sebagai ketua Tuai James hari ini pun minta. Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mazir Khalid, cawangan tersebut dibuka bagi memberi perkhidmatan nasihat berhubung tanam semula getah kepada masyarakat pekebun kecil luar bandar. Ini membolehkan urusan pertanian dan kegiatan ekonomi penduduk setempat ditingkatkan, terutamanya yang melibatkan aktiviti keusahawanan dan perniagaan. Beliau berucap pada Majlis Pekebun Kecil Makmur RISDA Negeri Sarawak di Rumah Panjang James Jimbai, Kampung Semabat, Limbang. Ia turut disertai calon GPS DUN 80 Batu Danau, Palus, Palu Ngumbang. Beliau turut menyampaikan bantuan musim tengkujuh tahun 2021, bantuan bakul prihatin kepada pekebun kecil RISDA dan sumbangan tanggungjawab sosial korporat kepada peserta Felcra yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Baik saudara, berkenut di Miri Sarawak sinonim dengan keindahan dan keunikan pantainya. Lebih menarik, pemandangan itu dinikmati bersama keenakan mi udang yang terkenal di kawasan itu. Catherine Igang berkongsi pengalaman menarik tersebut. Keenakan mi udang segar disebuti dan berkenu yang tular sebelum ini seakan menggamit saya dan kru untuk berkunjung ke kawasan perkampungan ini yang didiami golongan nelayan dan petani. Keenakan mi udang ini bertambah mengasyikkan kerana ia menggunakan udang segar. Sumber ikan sedar ini dapat daripada Sungai Sibuti, Sungai Iran dan kawasan terdekat ini lah. Sungai Niah juga tentu. Bersantai bersama keluarga sambil menikmati mi segar di kafe tepi pantai yang menghadap Laut Cina Selatan ini pastinya pengalaman yang sukar dilupakan. Sini tu sedikit ada cabaran lah, tapi orang kata jauh jalanan tu luas, pengalaman kita akan terlihat. Jadi lokasi dia bagus juga, tempat dia pun luas, tidak terlalu sempit dan cukuplah dan bagus untuk keluarga di sini. Mungkin macam pelancongan lebih kepada pesisir pantai lah. Baguslah untuk mbak family situ sebab kira sekarang tu pun banyak aktiviti, ada boat juga kan, ada tempatnya pun bagus juga untuk anak-anak family di situ untuk melancong. Dengan lokasinya yang terletak 45 minit daripada Bandaraya Miri, Izara Cafe dan Homestay ini memberi pengunjung berkunjung ke sini untuk menikmati mi udang segar dan juga menikmati angin sepoi-sepoi di tepi laut dan pantai yang ada di sini. Ini juga mampu merancangkan lagi aspek pelancongan yang ada di DUN berkenu ini.
Seorang lagi pemilik warung di Kampung Kuala Sibuti, Ahmad Zaini atau dikenali Cik Mat, menyajikan panorama alam semula jadi paya bakau kepada pelanggan yang menikmati mi udangnya. Walaupun agak jauh, tetapi oleh kerana ingin merasa kelainan dan kelezatan serta keadaan Kampung Kuala Sibuti ini penuh dengan paya bakau, itu yang membolehkan pelanggan-pelanggan mi udang ini sentiasa berkunjung ke warung open house. Infrastruktur setempat dan alam semula jadi di Bekenu ternyata mampu dimanfaatkan bagi meningkatkan sektor pelancongan sekaligus sosioekonomi penduduk. Baik saudara, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Patuhi prosedur operasi standard sepanjang pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12 ini. #Kami Milih yang Sahih di Berita RTM. Kita kembali bersama Tun Julia di Angkasa Puri. Silakan Julia. Baik, sebelum kita ke wilayah barat, kita dapatkan dahulu maklumat cuaca semasa daripada Met Malaysia bersama pegawainya Rashdam Amirul Ashraf Ruslan. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, angin masih lagi bertiup dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 60 km sejam. Oleh yang demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama, kedua dan juga ketiga melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna berkenaan, yang mana keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga ke 15 Disember nanti. Oleh itu, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada petang ini. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan kawasan di sekitar Kedah, Pahang, Selangor dan juga di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih menjelang lewat petang nanti. Namun demikian, kami masih lagi menjangkakan hujan lebat yang berterusan boleh berlaku melibatkan kawasan-kawasan di bahagian pantai timur semenanjung menjelang lewat malam nanti. Oleh yang demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran cuaca peringkat waspada melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna berkenaan, yang mana keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga ke 16 Disember nanti. Oleh itu, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan yang terlibat agar berhati-hati dan mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi keadaan cuaca yang tidak diingini berlaku. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula, dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan hampir ke semua bahagian di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Bintulu, Mukah, Betong dan juga Kuching. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih menjelang awal malam nanti. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum.
97.3% atau 22,788,835 individu daripada populasi dewasa di negara ini lengkap menerima suntikan vaksin COVID-19 setakat pukul 11.59 malam tadi. Bagi populasi remaja berusia 12 hingga 17 tahun pula, sejumlah 86.6% telah melengkapkan vaksinasi mereka. Berdasarkan data Kementerian Kesihatan KKM melalui laman COVID Now, baki vaksinasi harian sebanyak 129,387 dos vaksin diberikan semalam melibatkan 4,027 dos pertama dan 4,907 dos lengkap. Manakala 120,390 individu menerima dos penggalak. Jumlah kumulatif dos penggalak kini 3,787,928. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM akan menyegerakan penyediaan infrastruktur digital di kawasan luar bandar dan pedalaman melalui program pemberian perkhidmatan sejagat USP. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin, ia akan dilaksanakan dengan kerjasama pihak penyedia perkhidmatan telekomunikasi bagi menyelesaikan isu liputan jalur lebar dan akses internet di kawasan-kawasan tersebut. Ini penyediaan perkhidmatan jalur lebar menggunakan teknologi satelit sedang dilaksanakan di 839 kawasan pedalaman dan perkampungan orang asli di Sabah dan Sarawak yang dijangka siap awal tahun depan. Di samping itu juga sebanyak 1,661 menara baru akan dilaksana secara kaedah tender terbuka di kawasan-kawasan luar bandar dan pedalaman di seluruh negara melalui pelantikan penyediaan perkhidmatan sejagat yang dilantik atau Designated Universal Service Provision. Sehingga 30 November 2021, sebanyak 2,481 stesen pemancar daripada 5,354 stesen pemancar tetap telah siap dinaik taraf kepada teknologi 4G di seluruh negara melalui kaedah USP. Tambahnya, pemberi perkhidmatan yang dilantik perlu mematuhi rancangan perkhidmatan sejagat yang telah diluluskan serta melaksanakannya mengikut tempoh ditetapkan. Kegagalan pihak pemberi perkhidmatan mematuhi terma dan syarat ditetapkan membolehkan pihak SKMM mengambil tindakan kawal selia terhadap mereka. Beliau menjawab pertanyaan Senator Aknan Ikhtuk dalam sidang Dewan Negara di Parlimen. Tumpuan negeri di bawah bayu Sabah jadikan usaha tangani kesan perubahan iklim sebagai agenda utama. Perinciannya terus bersama Jovinia Jimlajim di Kota Kinabalu. Jovinia. Ya, Tun Julia. Kerajaan memberi jaminan akan memberi tumpuan terhadap usaha mengurangkan kesan perubahan iklim sebagai agenda utama Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Noor berkata, jaminan tersebut diterjemahkan melalui penubuhan Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negeri. Menurut Datuk Haji Ji, Majlis Tindakan Perubahan Iklim itu diwujudkan di bawah bidang kuasa Jabatan Perhutanan Sabah bagi membincangkan dasar dan tindakan perubahan iklim, memacu pertumbuhan ekonomi hijau, memangkin teknologi hijau serta pertumbuhan rendah karbon. Ia sejajar dengan dasar Kerajaan Negeri Sabah mengenai alam sekitar serta aspirasi negara terutama dalam proses mitigasi dan adaptasi iklim. Tambahnya lagi, kerajaan juga mengambil semua langkah bagi memastikan kualiti udara di negeri ini tidak akan merosot akibat aktiviti pembangunan. Justeru kerajaan negeri menyasarkan penanaman kira-kira 36 juta pokok sebagai sebahagian daripada program penghijauan Malaysia selama 5 tahun sehingga 2025. Beliau berkata demikian ketika merasmikan persidangan antarabangsa perubahan iklim Sabah 2021 di Kota Kinabalu. Persidangan antarabangsa perubahan iklim Sabah 2021 ini diadakan selama 2 hari secara hybrid anjuran Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri, Jabatan Perlindungan Alam Sekitar Sabah, Program Penyelidikan Hutan Asia Tenggara bersama Petronas sebagai penaja utama.
Sebanyak 6.25 juta ringgit diperuntukkan bagi melaksana program bantuan My Kasih Kapital pada tahun hadapan. Ini disebabkan kerajaan menjangka masih ramai golongan wanita yang terkesan akibat COVID-19 di negara ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Muhammad Harun berkata program melalui Yayasan Kebajikan Negara YKN ini memfokuskan penjanaan pendapatan wanita dengan peluang perniagaan atau keusahawanan seperti menjadi ejen atau dropship. Kita akan mengadakan pemantauan selama 6 bulan. Kita nak tengok dari segi prestasi mereka ini. Jadi kalau mereka ini kita lihat ada mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan lebih besar, maka kementerian bekerjasama dengan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi serta agensi-agensi lain. Beliau ditemui media selepas majlis penyerahan geran My Kasih Kapital YKN Siri 1 di Kota Kinabalu. Setakat ini, 5,000 usahawan wanita di seluruh negara telah menyertai program berkenaan. Di Sabah, seramai 250 penerima geran bernilai RM500 seorang sebagai modal permulaan perniagaan. Setiap projek pembangunan akan dilaksanakan mengikut laras undang-undang selain perlu melalui penyediaan laporan penilaian impak alam sekitar. Kerajaan juga sentiasa terbuka dan mengalu-alukan pandangan orang ramai demi manfaat rakyat dan negeri Sabah. Juruterusaan Persatuan Perlindungan Alam Sekitar SEPA untuk mendapat pandangan orang ramai mengenai projek SkyTrain di Ibu Negeri diterima dan akan dilaksanakan. SkyTrain merupakan perancangan projek terkini yang masih dalam perbincangan melibatkan pembangunan sistem kereta api 2 fasa dijangka siap dalam tempoh 3 tahun. Antara syarikat terlibat WHSB Ventures Sendirian Berhad dengan 3 syarikat pelabur iaitu Vision Construction Sendirian Berhad, Cycle Sky City Sendirian Berhad dan Guangchai China Sendirian Berhad. Memorandum persefahaman MOU telah berlangsung pada 29 November lalu. Demikian antara ucapan timbalan Ketua Menteri 1 dan Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin sempena Majlis Penghargaan Jabatan Kereta Api Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tawik. Menurut Datuk Bung, inisiatif-inisiatif Sabah Maju Jaya SMJ juga telah membuka mata banyak pihak untuk melabur khususnya dalam sektor pengangkutan di Sabah. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS hari ini menerima sijil bersih penyata keuangan yang juga merupakan sijil tanpa teguran bagi tahun berakhir 2020. Penyerahan sijil disampaikan Ketua Audit Negara Datuk Ni Azman Ni Abdul Majid kepada Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Arifin Muhammad Arif. Menurut Datuk Arifin, pengiktirafan tersebut perlu menjadi contoh dari sudut integriti dan pelaksanaan pengurusan yang baik di negeri ini. Saya harap perkara ini dapat dipertahankan, malah dipertingkatkan lagi untuk memastikan majlis dan agensi di bawahnya, anak-anak syarikatnya dapat melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan. Penyata keuangan tersebut memberikan gambaran sebenar mengenai kedudukan keuangan MUIS dan kumpulan yang berakhir pada 31 Disember 2020 selaras piawaian pelaporan Entiti Persendirian Malaysia MPERS dan enakmen Majlis Ugama Islam Negeri Sabah 2004. Sebuah kilang penyimpanan kayu getah di Kampung Patikang Ulu Keningau musnah sepenuhnya dalam kebakaran tengah malam tadi. Tiada kemalangan jiwa namun kilang kayu tersebut musnah 100%. Anggota bomba memerlukan masa lebih 2 jam untuk memadam kebakaran sehingga api dapat dikawal sepenuhnya pada pukul 2.40 pagi. Kejadian ini berlaku melibatkan sebuah gudang iaitu tempat penyimpanan kayu yang dianggarkan lebih kurang bernilai 882,000 yang mana akan diekspor ke China. Tetapi kebakaran ini kita dapat kawal lebih kurang pada pukul 2:30 malam dan kejap-kejap overhaul diteruskan sehingga ke waktu siang lah. Jelasnya operasi pemadaman melibatkan 42 anggota dari Balai Bomba Keningau, Tambunan, Suk dan Tenem dengan 6 jentera. Operasi turut dibantu pasukan PDRM dan anggota SESP. Antara turut musnah 8 buah jentera dan 13 mesin pemotong kayu. Punca kejadian masih dalam siasatan.
Sabah akan menganjurkan Fiesta Regatta Lepa 2022 dengan menyaksikan penyertaan dua buah negara jiran iaitu Indonesia dan Filipina. Gabungan tiga negara ini merupakan tanda persahabatan dan persamaan budaya yang akan ditonjolkan melalui Regatta Lepa di Semporna. Pengerusi Pelaksana Datuk Haji Abdul Hajan Haji Gurimbang berkata dijangka sebanyak 100 penyertaan dari luar negara menggunakan perahu, bot dan juga feri berhias. Indonesia dan Filipina bersedia untuk menyertai turut serta. Bila mana sambutan Regatta Lepa-Lepa ini, kerajaan telah memberikan ruang. Beliau berkata demikian ketika ditemui media dalam Majlis Makan Malam dan Pelancaran Regatta Lepa Sempurna 2022. Antara yang hadir dalam Majlis Makan Malam dan Pelancaran Regatta Lepa, tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Johar Haji Mahiruddin dan isteri Toh Puan Datuk Seri Panglima Dr. Hajah Nurlidah. Baik, saudara, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Tun Julia. Silakan. Baik, terima kasih Javinia untuk perkembangan dari Sabah. Seterusnya kita ke Melaka untuk mendapatkan perkembangan berita semasa dari sana. Antara tumpuan isu kenaikan harga barang, produk pelancongan terbaru negeri Melaka dan sumbangan geran khas kepada dua pengeluar produk perikanan. Terus bersama Nur Syafina Sari. Terima kasih Tun Julia. Orang ramai diminta untuk menggunakan platform yang betul bagi menyalurkan aduan kenaikan harga. Ketua Penguatkuasa KP di NHCP Melaka, Muhammad Aizuddin Muhammad Said berkata, ia bagi memudahkan pihak berkuasa untuk mengenal pasti kes kenaikan harga yang berlaku dan mengambil tindakan segera. Okey, sekiranya mana-mana pengguna mendapati mana-mana peniaga yang dapati melanggar peraturan skim harga maksimum keluarga Malaysia ini, boleh membuat aduan di mana-mana pejabat KPDNHP atau melalui aplikasi WhatsApp atau melalui aplikasi email e-aduan dan juga melalui satu sistem apps yang dinamakan Easy Adu. Beliau menjelaskan demikian di Malim. Di Melaka, seramai 100 anggota penguatkuasa digerakkan untuk memantau kenaikan harga barang. Pemeriksaan dilakukan secara berkala setiap hari membabitkan peringkat peladang, pengeluar, peruncit dan peniaga di seluruh Melaka. Pakej bot Everlasting Love yang diperkenalkan Melaka River Cruise MRC dijangka dapat menjadikan Melaka sebagai lokasi bulan madu bagi pasangan dalam dan luar negara. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata, produk baru itu sesuai bagi acara romantis seperti sambutan ulang tahun perkahwinan, persediaan melamar dan hari istimewa yang lain. Katanya, menerusi pakej bot cinta juga, pelancong akan merasai pengalaman unik sepanjang menyelusuri Sungai Melaka. Jadi, ini merupakan salah satu produk pelancongan kita yang baru yang saya yakin ia akan mendapat sambutan yang cukup baik kepada terutamanya pada mereka-mereka yang ingin menyambut ulang tahun perkahwinan maupun mereka yang mahu melamar untuk pasangan hidup, eloklah di dalam Everlasting Boat ini. Beliau merasmikan bot Everlasting Love di JT Taman Rempah. Selain bot cinta, satu lagi produk pelancongan bakal dilancarkan dalam masa terdekat, iaitu bot loncat-loncat. Ia akan menjadi satu lagi tarikan terbaru untuk sektor pelancongan di Melaka. Proses jemuran ikan kering kini boleh dilakukan sepanjang masa, termasuk ketika hujan atau waktu malam. Itu penyelesaian kepada masalah dua nelayan di Masjid Tanah selepas Jabatan Perikanan Negeri menyumbang rumah solar ikan kering melalui geran khas berjumlah hampir RM60,000.
Muhammad Nur Ibrahim dan Abu Hassan Sulaiman ketika ditemui berkata, selain rumah solar berkenaan, Jabatan Perikanan turut menyumbang peti sejuk beku, mesin pembukusan dan bekas khas untuk menyimpan ikan. Sebelum ini, mereka hanya bergantung sepenuhnya kepada cuaca panas bagi proses mengeringkan ikan. Rumah solar ini diperbuat daripada kerangka besi dengan bumbung luksina yang dilengkapi sistem penyimpanan tenaga solar bagi menghidupkan kipas. Mereka juga mengakui dengan kaedah berkenaan, ia sekaligus dapat meningkatkan lagi ekonomi mereka. Sejak 2 tahun dulu saya guna cara tradisional lah, tapi kalau cara tradisional ni leceh sikit. Hujan nak kena angkat. Yang kedua lalat banyak. Yang ketiga takut binatang-binatang, kucing ke anjing ke kan. Rumah sini dia tak dapat masuk. Kita kontrol, ada kontrol kan, dia semua dah tutup kan. Kalau hujan biarkan saja dalam tu tak apa. Dia akan kering juga sebab dia ada kipas yang mengering tu. Dia ada kipas. Dia ada kawalan suhu dia semua ada lah. Jadi tak susah lah kita. Memang mudah lah. Proses pengeringan juga tidak mengambil masa yang lama berbanding kaedah tradisional. Antara ikan masin yang dihasilkan ialah kurau, bulu ayam, gelama dan kembung. Paparan itu mengakhiri lintas langsung dari Melaka Bandaraya Warisan Dunia. Sebagai keluarga Malaysia, bersama-sama kita lindungi diri dan lindungi semua daripada COVID-19. Kembali semula ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Syafinas untuk perkembangan dari Melaka. Saudara, seorang wanita didakwa di Mahkamah Magistrate Johor Bahru kerana sengaja menyebabkan kematian anak lelakinya berusia 5 tahun. R. Kaleswari, 33 tahun, didakwa dengan sengaja menyebabkan kematian PJ Samsun Paul di sebuah premis di Taman Tan Sri Yaakob Iskandar Puteri antara pukul 9 pagi hingga 12.20 tengah hari 3 Disember lalu. Dia dituduh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati. Di Mahkamah Session pula dalam pertuduhan menganiaya sehingga mendatangkan kecederaan fizikal kepada kanak-kanak itu di lokasi sama antara April hingga 3 Disember lalu, R. Kaliswari mengaku bersalah manakala teman lelakinya Muhammad Iskandar Abdullah 32 tahun minta dibicarakan. Pengakuan dibuat di hadapan Hakim Fatimah Zahari. Bagaimanapun hukuman belum ditetapkan kerana sedang menunggu laporan bedah siasat. Mereka dituduh mengikut Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-Kanak 2001 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 31 Akta sama dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan memperuntukkan penjara maksimum 10 tahun, denda RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Sebutan semula kes pada 27 Januari dan 15 Februari tahun depan. Orang awam yang mendiami kawasan rendah di Terengganu dinasihatkan untuk lebih peka dan berwaspada dengan kemungkinan banjir. Pengarah Met Malaysia Terengganu, Rosli Zakaria atau Cik Kop berkata, sistem cuaca tekanan rendah di perairan barat Sarawak dijangka bergerak ke kawasan perairan negeri itu esok. Ia dijangka merentasi kawasan utara Semenanjung menuju ke Laut Andaman pada Jumaat. Situasi itu menyebabkan peningkatan kelembapan dan hujan lebat berterusan di kebanyakan kawasan di pantai timur serta risiko kenaikan paras laut. Ini Terengganu berdepan dengan kemungkinan berlakunya hujan lebat berterusan yang boleh menyebabkan banjir. Dalam masa yang sama, angin kencang juga boleh berlaku. Jadi kami ingin menasihati supaya penduduk yang tinggal berhadiran pantai berwaspada dengan risiko limpahan air laut. Kami di Met Malaysia akan sentiasa memantau keadaan dan sekiranya ada perubahan sebab ramalan ini boleh berubah. Jadi kami akan mengemas kini sebaik saja menerima ramalan yang terkini. Amaran waspada di Terengganu akan berkuat kuasa sehingga Khamis ini. Berbekalkan semangat untuk berjaya dan menjana pendapatan sendiri, seorang ibu tunggal di Jeram Tekuh, Gua Musang, Kelantan mengusahakan 1,100 polybag tanaman terung. Nur Zulfika Aida Rosgi, 26 tahun yang belajar kaedah menanam melalui laman sosial YouTube mampu memungut hasil terung sebanyak 150 kg sehari untuk dipasarkan kepada pemborong.
Menurut Aida, bagi memulakan pertanian menerusi teknologi fertigasi ini, dia menyediakan modal RM25,000 selepas membuat pinjaman dengan Amanah Saham Nasional Berhad dan ahli keluarganya. Katanya setiap pagi bermula 7 pagi, dia akan membersihkan kebun dan mengutip hasil terung sebelum memasarkannya kepada pemborong di Bandar Gua Musang. Saya berminat sebab macam dalam bisnes lain ni, online produk makin mega pun ramai sangat dah. Dalam pertanian ni macam tak ada lagi. Tu saya berminat tu. Saya bangun subuh bangun makan-makan ke apa. Mari sini buka air, tengok-tengok pokok, baca ke apa. Pegawai Pertanian Gua Musang Azrim Ibrahim kagum dengan semangat ibu tunggal ini dan berharap lebih ramai orang muda menyertai tanaman fertigasi sebagai sumber pendapatan. Alhamdulillah, jadi kita di Jabatan Pertanian juga akan cuba untuk membantu sedaya mungkin petani muda ini untuk memastikan bahawa teknik-teknik penanaman dan juga kemahiran ini dapat kita bantu lagi melalui kursus daripada Jabatan Pertanian dan input-input pertanian yang mana kita boleh bantu, kita akan bantu. Pada musim ini, Aida dijangka menuai hasil terung sebanyak 3 tan metrik. Harga pasaran terung ketika ini ialah RM3 sekilogram. Satu notis larangan meneruskan kerja penyelenggaraan dikeluarkan terhadap sebuah taman tema air di Ipoh kerana gagal menyediakan sistem kerja selamat sehingga mengakibatkan kematian seorang juruteknik pada Ahad. Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja JKKP Perak, Sufian Alias memaklumkan tindakan diambil selepas mendapati ada kecuaian ketika kerja penyelenggaraan lampu limpah berhampiran satu kawasan kolam mandi di Taman Tema Air tersebut. Beliau berkata ketika kejadian mangsa ditemui terjatuh ke dalam kolam air dengan keadaan lemah dan tidak bermaya oleh rakan sekerjanya sebelum disahkan meninggal dunia di Hospital Raja Permaisuri Bainun. Susulan itu, arahan larangan kacau ganggu telah dikeluarkan sehingga tindakan penambahbaikan diambil oleh majikan. Sepasukan pegawai penyiasat dihantar bagi menjalankan siasatan terhadap kes kemalangan terbabit. Katanya tindakan perundangan akan diambil ke atas pihak bertanggungjawab sekiranya terdapat pelanggaran di bawah peruntukan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Pusat Pemindahan Sementara Sekolah Kebangsaan Sungai Kecil Ulu, Bandar Baharu Kedah yang menempatkan 23 penduduk daripada 11 keluarga ditutup pukul 2 petang tadi. Menurut Pegawai Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baharu, Lieutenant Pertahanan Awam Abdul Rahim Khairuddin, berdasarkan pemantauan aliran air sungai berdekatan bergerak perlahan sejak pagi tadi dan air sungai berada pada paras normal. Susulan kejadian banjir kilat itu, tinjauan dilakukan oleh pegawai dari Jabatan Pengairan dan Saliran bersama penduduk ke rumah pam Permatang Pasir yang berlaku limpahan air semalam. Hujan lebat luar biasa selama sejam petang semalam menyebabkan limpahan air serta saliran parit tersumbat di 51 rumah di Kampung Parit Nibong, Kampung Asam Kubang, Taman Cahaya Nilam dan kawasan sekitar Sungai Tepus. Baik saudara, tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Itu yang dapat digambarkan mengenai produk warisan labu di negeri Perak. Selain daripada labu sayung, negeri Perak turut terkenal dengan pengeluaran labu Pulau Tiga yang menjadi antara produk simbolik negeri itu. Ikuti perincian Nur Syahana Kamarudin yang bersama dengan 3 generasi yang aktif menghasilkan pembuatan labu itu di Pulau Tiga, Kampung Gajah, Perak.
Proses penghasilan labu Pulau Tiga hampir sama dengan proses membuat labu sayung. Perbezaannya, tempoh pembakaran yang lebih lama untuk labu Pulau Tiga iaitu 8 jam dengan suhu yang lebih tinggi berbanding labu sayung. Rokiah Mat Isa, generasi pertama yang mula melibatkan diri dalam seni menguli labu ini menyatakan identiti labu Pulau Tiga dibezakan dengan rekaan bunga tampal bermotifkan alam dan geometrik yang menjadi ragam hias labu tersebut. Dia tak banyak sangat cara perbuatan dia, kan pembuatan dia sama. Cuma bezanya yang makcik tahu, tanah dari Kuala Kangsar tu kan, dia ada pasir sikit. Bila nak buat bunga tampal dia agak susah kan. Itu beza dia. Cara membuat dia tetap sama. Macam itu kan. Tidak mahu seni kraf tangan warisan dilupakan, Rokiah berharap seni ini tetap dihargai nilainya setiap masa. Apabila kita tidak mengenali seni, kita tidak sayang kepada seni, seni kita orang Melayu sendiri akan hilang kan. Jadi sekarang ni kebanyakannya orang dia tak minat seni. Dia minat duit kan. Apabila dia tahu seni di kampung dia kan, dia akan belajar. Seni ni kalau bila masa kita buat, satu hari dia ada harga dia kan. Apa benihnya, itulah tumbuhnya. Rokiah yang berusia 10 tahun ketika mula terlibat dengan seni menguli labu Pulau Tiga berjaya mewariskan seni ini kepada anaknya, Nur Shima Abdul Aziz. Sehingga kini generasi kedua itu yang masih aktif dalam seni menguli labu sudah 11 tahun melibatkan diri dalam perusahaan bersama ibunya. Minat tu datang sebab saya selalu tengok mak saya bila permintaan labu ni sentiasa dapat perhatian lah sebenarnya. Bila saya tengok masa muda-muda dulu saya tak apa minat sebenarnya. Bila dah selalu tengok ada customer yang tak putus-putus, terutamanya pada hari cuti kan. Sentiasa ada customer datang untuk mencari produk labu dan pasu sebagai hadiah ataupun untuk majlis kenduri kendara kan. Dari situlah timbulnya minat. Lepas tu belajar melalui mak je. Tidak terhenti di situ, seni menguli labu Pulau Tiga turut diwarisi generasi ketiga dalam keluarga mereka. Saya belajar daripada opa saya sendirilah. Memang tak ada pergi kelas apa sebab dia sendiri pun cikgu. Saya belajar dalam 8 tahun lepas. Saya dah start buat labu sayung lah. Tapi untuk bunga timbul tu masih belajar lagi sampai sekarang sebab saya lebih pada ukiran sebelum ni. Laporan Nur Syahna Kamarudin, Berita RTM. Baik, berita wilayah berakhir di sini. Keluarga Malaysia terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua. Yang sahih di Berita RTM. Saya Tun Julia Muhammad Tahir. Assalamualaikum dan salam hormat.